Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Syamim. Ana Muhammad Naim bin Muhammad Nizam. Ana Muhammad Koyim. Dalam video ni, kami akan terangkan pasal bab 3 iaitu nutrisi dalam tumbuhan. Macam hidupan lain juga, tumbuhan pun perlukan protein untuk tumbuh dan hidup sihat. Tumbuhan ni dia perlukan nutrien tak organik. Kenapa dia nak nutrien tak organik? Sebab diorang nak hasilkan sebatian organik macam karbohidrat dan protein. Nutrien tumbuhan terbagi kepada dua, iaitu makronutrien dan mikronutrien. First, Ana akan cakap pasal makronutrien. Bila kita sebut makro, dia mesti dalam kuantiti yang banyak. Tumbuhan perlukan dalam kuantiti banyak untuk kehidupan sehariannya. Sekarang Ana akan tunjukkan jenis makronutrien. Karbon, oksigen dan hidrogen merupakan komponen penting dalam kita karbon, kita oksigen, sebatian organik tumbuhan dan dia juga berfungsi dalam sintesis gula. Kalau kurang, proses fotosintesis tak akan berlaku. Nitrogen memberikan warna hijau kepada tumbuhan melalui pembentukan klorofil. Nitrogen merupakan komponen utama protein, asid nukleik dan enzim-enzim dalam fotosintesis dan respirasi. Kalau kurang, daun akan mengalami klorosis. Kalium penting untuk mensintesis protein dan metabolisme karbohidrat. Merupakan kofaktor bagi beberapa enzim dan membantu untuk mengekalkan kesegaran tumbuhan. Kalau kurang, sintesis protein akan terjejas, sisi tumbuhan akan jadi kuning dan kematian tumbuhan pramatang. Kalsium merupakan komponen utama laminar tengah, dinding sel dan gintian gelendong semasa pembahagian sel. Jika kurang, pertumbuhan terbantut, daun jadi terherut dan bercuping serta bahagian antara urat daun jadi kuning. Magnesium merupakan komponen utama struktur molekul klorofil. Ia mengaktifkan beberapa enzim tumbuhan dan terlibat dalam metabolisme karbohidrat. Kalau kurang, bahagian antara urat daun matang jadi kuning, bintik merah pada permukaan daun dan daun bercuping. Fosforus mensintesis asid nukleik, ATP dan fosfolipid dalam membran plasma. Fosforus juga bertindak sebagai koenzim dalam fotosintesis dan respirasi. Jika kurang, pertumbuhan akan tak sihat, membentukkan daun warna hijau tua dan pudar serta bintik merah atau ungu kelihatan pada daun tua. Sulfur merupakan komponen untuk beberapa asid amino. Sulfur juga salah satu komponen vitamin B dan beberapa jenis koenzim. Kalau kurang, daun atau seluruh tumbuhan jadi kuning. Seterusnya, Ana nak cakap pasal mikronutrien. Klorin penting dalam keseimbangan tekanan osmosis sel dan tidak balas fotosintesis. Kalau kurang, tumbuhan jadi layu, pertumbuhan akan jadi lambat, daun alami klorosis dan mengurangkan penghasilan buah. Ferrum bertindak sebagai kofaktor dalam sintesis klorofil dan penting untuk pertumbuhan pokok muda. Jika kurang, daun muda akan jadi kuning. Mangan aktifkan enzim fotosintesis dan penting untuk respirasi sel dan metabolisme nitrogen. Kalau kurang, jaringan urat hijau tua berlatar belakangkan hijau muda dan bintik perang muda atau kelabu antara urat daun akan kelihatan. Boron bantu akar dalam pengambilan ion kalsium dan translokasi sukrosa. Boron juga terlibat dalam metabolisme karbohidrat dan bantu bunga bercambah. Jika kurang, kematian tunas terminal dan pertumbuhan abnormal akan berlaku. Zinc penting dalam pembentukan daun, mensintesis auksin dan sebagai kofaktor dalam metabolisme karbohidrat. Kalau kurang, permukaan daun akan berbintik-bintik dengan bahagian berklorosis dan pertumbuhan-tumbuhan terbantut. Kuprum terlibat dalam metabolisme nitrogen dan fotosintesis. Ia juga penting bagi pertumbuhan, pembiakan dan pembentukan bunga. Jika kurang, akan menyebabkan kematian apeks pucuk muda, bintik perang kelihatan pada daun terminal dan tumbuhan jadi terbantut. Nikel merupakan komponen enzim tumbuhan yang terlibat untuk uraikan urea jadi amonia. Kalau kurang, pertumbuhan akan terbantut, kurang hasil tanaman dan kesan terbakar pada hujung daun kelihatan. Molybdenum terlibat dalam pengikatan nitrogen dan penurunan nitrat semasa sintesis protein. Jika kurang, klorosis pada bahagian antara urat daun matang, daun jadi warna hijau pucat dan hasil tanaman kurang. Akhir sekali, Ana nak cakap pasal larutan kultur. Larutan kultur digunakan untuk kaji kepentingan nutrien bagi pertumbuhan tumbuhan. Larutan kultur NOP ada semua nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan untuk hidup sihat. Sekarang Ana akan paskan kepada kawan Ana Daim. Jadi hari ini saya akan terangkan tentang organ pengambilan air dan garam mineral. Dan organ yang dimasukkan dalam tajuk ini ialah akar. Dan akar ni seperti yang kita tahu adalah bahagian tumbuhan yang berada pada bawah tanah. Dan akar ni biasanya dia akan tumbuh pada kawasan berair dan tumbuh ke arah pusat bumi. Dan akar ni juga merupakan tempat untuk penyerapan nutrien daripada tanah tu berlaku.
Dan akar ni terdapat ada beberapa fungsi utama dia, iaitu adalah memberi sokongan, kekuatan serta mengukuhkan kedudukan pokok pada tanah. Yang kedua adalah dengan menyerap air dan garam mineral dari tanah, kemudian angkut pergi ke batang, dan kemudian angkut pergi ke daun. Lepas tu saya akan terangkan dua struktur dalam akar ni. Yang pertama adalah struktur luar dan struktur dalam. Bagi struktur luar, kita ada 5 bahagian. Kita ada pangkal akar, kita ada batang akar, kita ada cabang akar, kita ada rambut akar, dan kita ada jidal akar. Bagi pangkal akar ialah bahagian pangkal pokok yang bersambung dengan akar. Yang bersama dengan akar, yang tu yang kita panggil sebagai pangkal akar. Dan bagi rambut akar ni sebenarnya dia diadaptasi dari sel epidermis akar, dan dia punya function dia adalah untuk menambahkan lagi luas permukaan supaya dapat serap lebih banyak air dan garam mineral daripada tanah tu. Lepas tu last kali lah jidal akar. Jidal akar ni function dia adalah untuk melindungi akar daripada sebarang kerosakan semasa menembusi tanah. Dan jidal akar ni dia dijumpai ataupun bahagian dia adalah pada di hujung-hujung akar. Lepas tu saya akan terangkan pula tentang struktur dalam akar tu pula. Dan dalam struktur dalam akar ni kita ada 6 bahagian. Kita ada silinder vascular, kita ada epidermis, kita ada cambium vascular, kita ada endodermis, kita ada rambut akar, dan kita juga ada cortex. Bagi sel-sel epidermis ni, sel-sel epidermis akar ni dia disusun dengan rapat. Dia punya dinding sel dia nipis dan dia mempunyai membran sel yang telap terhadap air supaya dapat memudahkan pergerakan air di dalam akar. Dan terdapat juga sel epidermis yang akan membentuk rambut akar dengan pemanjangan ke arah lateral dari dinding luar akar tu. Dan sel-sel rambut akar ni dia tak dilapisi dengan kutikel ataupun lapisan berlilin bagi membenarkan penyerapan air itu berlaku. Dan sel-sel akar ni juga dia mempunyai vakum yang besar untuk disimpan air dan garam mineral bagi dia memastikan penyerapan air itu berlaku dengan cepat. Dan yang kedua ialah cortex. Cortex ni adalah lapisan di bawah epidermis, dan cortex ni dia punya dinding nipis dan memudahkan pergerakan air di dalam akar. Dan sel-sel cortex ni dia disusun dengan longgar untuk memudahkan pertukaran gas berlaku. Dan sebahagian besar cortex ni terdiri daripada sel-sel parenchyma. Lepas tu kita ada endodermis. Endodermis ni adalah merupakan lapisan pemisah antara cortex dan silinder vascular. Dan sel-sel endodermis ni dia tersusun rapat dengan setebal satu sel sahaja. Dan sebahagian besar sel endodermis ni juga ada mengalami penebalan suberin atau lignin pada dinding dia yang membentuk jalur Casparian. Dan endodermis ni juga dia hanya akan membenarkan air dan garam mineral je yang diserap ke dalam silinder vascular dan bukannya gelembung udara. Lepas tu last kali kita ada silinder vascular. Silinder vascular ni adalah teras akar yang terdiri daripada tisu xylem, tisu phloem, dan dikelilingi oleh tisu perisikal yang setebal dia satu sel. Dan tisu perisikal ni dia dalam pertumbuhan dia terlibat dalam pertumbuhan sekunder dan juga dalam pembentukan cabang akar. Lepas tu biasanya tisu xylem dan tisu phloem ni dia akan disusun dalam corak yang berbentuk bintang. Lepas tu last kali ialah tisu xylem ni dia akan biasanya akan mengangkut air dan garam mineral, manakala tisu phloem ni dia akan angkut bahan organik seperti sukrosa dan juga hormon tumbuhan. Sekarang Ana akan ceritakan pasal penyesuaian nutrisi di dalam tumbuhan. Nutrisi ini adalah suatu proses di mana organisma mendapatkan tenaga dan nutrien daripada makanan untuk pertumbuhan, penambahbaikan sel ataupun penyelenggaraan. Jadi, setiap tumbuhan ini mempunyai penyesuaiannya tersendiri yang berbeza-beza untuk memastikan mereka memenuhi keperluan nutrisi mereka. Dan tumbuhan mempunyai 3 penyesuaian yang tersendiri. Tumbuhan parasit. Yang contoh Ana ada adalah kat sini bunga Rafflesia. Tumbuhan parasit ni dia hidup menumpang pada tumbuhan lain iaitu perumah. Iaitu tumbuhan yang lain ini adalah sebagai perumah dia. Akar tumbuhan parasit ni dia akan menyerap bahan organik, mineral dan air daripada perumah dia dengan menembusi batang perumah sehingga ke berkas vaskular perumah. Ini menyebabkan tumbuhan parasit membesar lebih cepat dan subur, manakala perumah akan mengalami kekurangan nutrisi, mengering dan akhirnya mati. Tengok betul-betul. Ini Rafflesia, ini adalah parasit dia, dan di belakang itu adalah perumahnya. Rafflesia ni dia akan ambil semua bahan nutrien daripada perumah supaya dia cepat membesar.
Tapi perumah dia akan lama mengering dan akan mati. Jahat ni. Sekejap. Yeet. Di perumah yang sama, seterusnya adalah tumbuhan epifit. Tumbuhan epifit merupakan tumbuhan hijau yang hidup pada tumbuhan lain, iaitu perumah inilah. Epifit mendapat lebih banyak cahaya matahari untuk berfotosintesis dengan menumpang pada pokok perumah yang lebih tinggi. Jadi, pokok epifit ni biasanya ada dekat atas bahagian pokok yang tinggi untuk mendapatkan cahaya matahari. Beza epifit dengan parasit tadi, tumbuhan epifit ni dia mengsintesis makanan sendiri. Maka, ia tidak mengancam perumah kerana akar epifit dapat menyerap nutrien yang terkumpul di celah-celah batang pokok perumah. Jadi, ianya tak akan menyebabkan pokok perumah mati dan kering. Jadi, contoh yang Ana bagi ni adalah paku pakis langsui. Kenapa nama dia paku pakis langsui? Sebab kalau antum dapat lihat kat sini langsui. Wih, seramnya. Dah, kita jangan kacau. Seterusnya. Dan yang terakhir sekali adalah tumbuhan karnivor. Tumbuhan karnivor ni, dia boleh mengfotosintesis makanan sendiri. Cuma dia nak upkan game dia jadi karnivor. Dan mangsa utama tumbuhan karnivor ini biasa adalah serangga. Ini kerana tumbuhan karnivor ni dia merembeskan nektar ataupun dia ada kelongsong untuk memerangkap mangsa dia, iaitu serangga lah. Dan bila serangga tu dah terperangkap, dia akan dicernakan dengan jus pencernaan secara perlahan-lahan. Serangga yang ditangkap tu dia akan membekalkan nitrogen kepada tumbuhan. Jadi, ianya menunjukkan bahawa mungkin tanah itu kekurangan nitrogen untuk tumbuhan itu hidup dengan sihat. So, tumbuhan karnivor ini adalah periuk kera ataupun perangkap lalat Venus. Ana tak ada gambar, tapi ini yang paling dekat iaitu perangkap lalat Venus. Jadi kalau antum nampak sini ada kelongsong kan. Jadi serangga dia akan main tiba terperangkap kat dalam dia punya mulut. Bila terperangkap, dia dicernakan lah untuk membekalkan nitrogen kepada tumbuhan. Comel pula. Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan pelbagai jenis tumbuhan di permukaan bumi ini. Allah sahajalah yang boleh menciptakan sesuatu dengan begitu teliti. Contohnya seperti nutrien spesifik yang diperlukan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan hidup sihat. Oleh itu, kita mestilah menjaga tumbuhan dengan memberikan nutrien-nutrien yang diperlukan supaya kita dapat menghayati ciptaan Allah yang indah ini. Itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.